Baik, terima kasih kepada pengerusi majlis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua para penonton yang sudi untuk bersama dengan kami pada pagi ini di dalam hashtag #MyBookTime yang sudah memasuki siri yang ke-29 pada waktu dan hari yang sama, iaitu pada hari Sabtu jam 10 pagi. Baik, apa khabar semua? Kalau kita tengok view sekarang pun dah makin naik, alhamdulillah. Jadi boleh pakat jemputlah sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita untuk sama-sama masuk ke dalam live kita pada pagi. Dan boleh tag sahabat-sahabat kita di ruangan komen. Dan kalau kita tengok ada yang dah komen daripada Azim Samsudin, terbaik, labuk macam clear. Daripada Nur Diana, thumbs up. Siapa lagi ni? Syarah Syamimi, banyak kejutan, lagu-lagu best. Dah disebutkan tadilah. Baik, sebelum kita mulakan kita punya kupasan pada pagi ni, jadi tak seronok lah kalau tak ada pantun. Jadi saya ingin menyampaikan serangkap pantun yang berbunyi, pagi hari menabur padi, benih disemai sebagai bekalan. Saya ucapkan selamat pagi, sinari hari dengan senyuman. Jadi kita hidupkan hari kita ni dengan perkara-perkara yang positif, dengan positif dalam diri kita lah. Semoga setiap ataupun hari yang kita lalui pada hari ini berjalan dengan baik. Baik, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya, iaitu saya Muhammad Irfan Hakim selaku moderator anda pada pagi ini. Baik, dan saya tidak berkeseorangan lah. Ini saya bersama dengan seorang panel jemputan yang merupakan seorang guru dari Kolej Tahfiz Sains Nurul Aman Kok Lanas. Apa khabar Ustaz Mumtaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ustaz dah bersedia ke tu? InsyaAllah kita bersedia. Baik, alhamdulillah. Saya rasa pun ramai penonton ni yang tak sabar nak dengar kupasan buku Solusi Islam buat para pemuda yang ditulis ataupun karya Syekh Said Ramadan Al-Buti. Nama yang tidak asing lah di seantero dunia. Baik, kalau minggu lepas kita bersama dengan Dai Nasrul, iaitu dengan kupasan buku dia Tenggelamnya Kapal Bandowitch, dan hari ini tidak kurang hebat juga kita bersama dengan Ustaz Mumtaz, iaitu kupasan buku berkenaan dengan Solusi Islam buat para pemuda yang kalau kita tengok buku Solusi Islam buat para pemuda ni, keseluruhan topik hampir berkaitan dengan para pemuda. Dan kita tahulah sifat para pemuda ni, iaitu dia mempunyai satu hamasah yang tinggi, dia mempunyai tenaga yang masih kuat, dan para pemuda ni dia mempunyai satu, orang kata, idealism yang luar biasa dan lain-lain lah yang tidak disebutkan. Jadi sebelum tu kami merancangkan lagi sembang santai kita pada pagi, kupasan buku pada pagi ni. Jadi para penonton boleh sama-sama tekan button like dan share di bawah lah, supaya kita dapat sebarkan lagi manfaat dan kita dapat untuk menarik minat untuk sama-sama kita menghidupkan budaya ilmu dalam diri setiap kita lah. Baik, dan sebelum tu tidak terlupa kepada pihak penganjur, iaitu Momen Buku, dan pihak-pihak yang terlibat dalam menjayakan program ni, yang saya rasa merupakan satu inisiatif yang sangat-sangat baik, terutamanya untuk kita memupuk sikap dan sifat cintakan ilmu, di samping untuk kita mengimarahkan masyarakat dengan amalan membaca. Dan saya teringatlah satu perkongsian daripada Tuan Basri. Kalau ada yang kenal Tuan Basri, yang merupakan CEO Buruj, jam tangan Buruj tu, beliau ada mengatakan yang orang-orang yang berjaya ni, dia menghabiskan lebih kurang 52 buah buku setahun. Kalau kita tengok Jack Ma, iaitu pengasas kepada Alibaba. Kalau kita tengok Jeff Bezos, iaitu founder kepada Amazon. Dan banyaklah nama-nama besar seperti Mark Zuckerberg yang
yang kita guna sekarang Facebook kan. Jadi mereka akan menghabiskan sebuah buku seminggu bersamaan dengan 52 buah buku dalam setahun. Jadi tanpa membuang masa, saya rasa para penonton pun sudah tidak sabar untuk berkenalan dengan panel jemputan kita pada pagi ini, dan saya persilakanlah Ustaz Mumtaz untuk ta'aruf sedikit sebanyak latar belakang diri dan keluarga. Silakan Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ustaz Mumtaz Ahmad Najih bin Muhammad ataupun dikenal sebagai Mumtaz Muhammad. Mengajar di KTS Kot Lanaz, dan lulusan daripada USIM. Itu cukup kan sebagai pengenalan. Baik, syukur Ustaz. Baik, Ustaz sudah sedikit sebanyak berkenaan dengan latar belakang, iaitu Ustaz merupakan anak jati Kelantan kan, dan merupakan guru di College Sains Nurul Aman, dan Ustaz merupakan graduan daripada USIM. Baik, mesti para penonton ni nak tahu juga kenapa panel memilih buku Solusi Islam buat para pemuda untuk dikongsi bersama. Jadi mungkin saya boleh bertanya kepada Ustaz, apakah intipati kasar mengenai buku ini? Saya persilakan Ustaz Mumtaz untuk berkongsi. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada panel moderator yang sudi untuk mengenalkan saya hari ini. Baik. Kenapa saya memilih buku Solusi Islam buat para pemuda hari ini ialah kerana buku ini merupakan di antara buku yang mana buku yang sangat nipis, tetapi buku ini sangat banyak, sangat mahal ilmunya. Okey, saya mulakan dengan sedikit pengenalan lah. Penulis buku ini ialah Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, dan beliau pernah menyebut dalam syarahan beliau, dalam kuliah beliau, bahawa khalwah ataupun kata apa bersendiri kan. Syekh menyebut bahawa Nabi suka bersendiri dalam di Gua Hira. Jadi Syekh kata sebagai seorang Muslim kita sepatutnya ada masa bersendiri. Nabi ada masa bersendiri, iaitu Nabi kata apa? Nabi duduk di Gua Hira untuk beribadah pada Allah Ta'ala supaya dapat mengelakkan diri daripada gangguan ataupun kata pada masa Nabi beribadah itu ada kata apa? Berhala di sekitar Makkah. Baik. Jadi kata Syekh Ramadan Al-Buti, kita kena bersendiri juga supaya kita dapat mengelakkan daripada benda-benda yang lain untuk kita fokus kepada ibadah. Seperti mana kita bertahajud pada malam-malam kan, bertahajud dan sebagainya, supaya kita fokus, kita berdoa fokus kepada Allah Ta'ala supaya tak terganggu dengan benda yang lain. Seperti mana seorang peniaga, dia bersendiri sebab ada untuk dia nak kira untung rugi, untuk dia tahu teknik ataupun strategi bisnes yang lain dan sebagainya. Jadi, tapi ada anak saudara sikit. Okey. Maaf kalau ada gangguan suara latar sebab ada dekat mana ada ramai orang. Okey, baik. Jadi, walaupun kita tak bersendiri dengan ibadah, tapi kita akan bersendiri dengan benda yang lain. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, dia kata anak muda ni dia akan ada masa dia bersendiri, dia akan berfikir benda yang lain. Dia akan menerawang ke arah yang lain. Maka kata Syekh, baik kita gunakan masa tersebut untuk kita fokus pada ibadah. Antaranya ambil Quran, baca tadabbur. Sebab anak muda ni biasa kita yang single, yang bujang, yang semua sekalian ada masa bersendiri. Betul. Jadi bersendiri itulah yang mana dapat kata apa, kalau kita tak guna dengan baik, dia akan membawa kita ke arah yang benda yang tak elok lah kan. Jadi Syekh kata baik kita bersendiri dengan kita ambil Quran, baca serta tadabbur. Tadabbur maknanya tadabbur isi kandungan Al-Quran dan sebagainya. Jadi ayat ini sama dengan ayat ini sama dengan ayat yang mana dalam Quran Allah sebut dalam surah Al-Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran yang mana bermaksud iaitu orang yang beriman yang menyebut sebut dan ingat Allah semasa mereka berdiri. Semasa mereka berdiri, qiyaman wa qu'udan, dan mereka duduk, wa 'ala junubihim, dan mereka berbaring. Mana mereka ni masa berdiri mereka ingat Allah, masa duduk mereka ingat Allah,
Masa berbaring mereka ingat Allah. Semua ingat Allah belaka. Lalu mereka berfikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Lalu mereka berfikir tentang ciptaan Allah ini. Tengok langit, Allah tingginya langit. Tengok bumi, tengok kepada bukit bukau, gunung ganang, tingginya gunung ganang tersebut, siapa yang membuatnya? Allah Taala. Maka bila mereka melihat kepada ciptaan Allah ini, akan timbul di hati mereka suatu sifat yang kerdil. Kita ni tak ada ilmu ke? Ada kuasa, ada pangkat ke? Tinggi mana pangkat kita? Kena ingat bahawa Allah Taala Maha tinggi. Mana bukti dia? Tengok langit. Tidak ada tiang. Tak ada tali. Terapung. Dalam surah Luqman Allah kata, khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Diciptakan langit tanpa tiang, tapi terapung. Siapa yang menerapung? Siapa yang membuatkan terapung? Allah Taala yang buat. Maka kata Syekh Al-Muti tadi, sebaiknya kita gunakan masa kita ni untuk kita berfikir kepada Allah Taala. Lalu sama ayat tadi pula dia kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka mereka berfikir tentang ciptaan Allah. Tengok kepada sungai yang mengalir, tengok kepada awan yang membiru dan sebagainya, maka timbul di hati kita ini sifat yang mana Allah Ta'ala ni maha hebat. Dia mampu mencipta semua sekali. Dan contoh tanam pokok. Tanam pokok, tanah yang sama, air yang sama, siram, tapi pokok yang berbeza. Nampak? Apa yang berbeza? Anak pokok tu. Tanam benih anak durian, akan tumbuh durian. Tanam benih anak pisang, akan tumbuh pisang. Tapi tanah yang sama. Siram air yang sama, baju yang sama, tapi kenapa berbeza pokoknya? Allah Ta'ala yang menciptakan. Gitu dah. Jadi Allah sifatkan dalam surah Ali Imran ini sebagai orang yang beriman. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka mereka berfikir tentang ciptaan Allah ini, bumi dan di langit. Maka mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau cipta ini sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang kau cipta ini sia-sia, tidak ada. Semuanya berguna. Maka mereka pun berdoa, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, fakina adzabannar. Jauhkan kami daripada api neraka. Maka untuk maka bila Syekh mana kata hamba itu kena bersendiri, dan kata bersendiri pun dia akan ada masa bersendiri, kena sibukkan dengan beribadat, sibukkan dengan fikir tentang ciptaan Allah, maka kita kena ingat ayat ini dalam surah Ali Imran. Baik. Satu ayat lain yang mana Syekh Ramadan Al-Muti suka untuk membaca, suka untuk menghadamkan ayat tersebut ialah dalam surah Ar-Rahman ayat ke-60 yang berbunyi A'udzu minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, kata Syekh. Yang bermaksud bukankah tidak ada balasan yang baik bagi amal yang baik. Maksudnya amal yang baik ada balasan yang baik. Tidak ada amal yang baik balasan yang buruk, tak ada. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik, melainkan balasan yang baik juga. Maka Syekh fikir ayat ni. Syekh fikir ayat ini, dia memfikir, dia melazimi, dia menghadam. Maka kata cucu Syekh Sayyid Ramadan Al-Muti, dia kata Syekh melazimi ayat tersebut sampai menangis. Kenapa menangis? Kerana memikirkan tentang kandungan ayat tersebut. Bahawa bukankah tidak ada balasan yang bagi amal yang baik, melainkan baik juga. Maksudnya Allah bagi kepada kita semua kebaikan. Nikmat untuk kita bernafas, untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita berjalan, untuk kita tidur. Jadi apakah kebaikan yang mana kita buat untuk Allah? Maka Syekh fikir ayat ini, lalu Syekh pun menangis. Kerana ayat ini sangat besar maknanya. Walaupun pendek, walaupun hanya satu baris saja dia punya ayat, tapi sangat besar maksudnya. Sangat besar maknanya. Maka daripada ayat inilah Syekh membuat buku ini, iaitu buku Solusi Islam buat para pemuda, supaya apa? Supaya para pemuda hari ini dapat membaca buku ini dan menjadikan diri mereka berubah daripada yang jahil, yang tak tahu apa-apa, sehinggalah kepada mereka yang tahu. Kalau kita kalau Allah bagi kepada kita macam ni, kita kena buat yang macam ni terbaik. Kan? Maksudnya apa? Allah bagi kepada kita kebaikan, bagi nikmat kesihatan yang baik, nikmat boleh makan yang baik, boleh berjalan, boleh minum dan sebagainya, maka kita kena buat baik kepada Allah Ta'ala. Bukanlah buat baik itu kerana kita nak buat baik, tapi kerana kita nak balas balik apa yang Allah bagi. Adakah kita terbalas? Tak balas. Allah bagi ni banyak. Nikmat bernafas tu sendiri pun banyak. Tak boleh hitung. Tapi kita buat sebagai tanda kita bersyukur. Bersyukur Allah beri kepada kita boleh lahir hari ni. Boleh bercakap, boleh membaca. Maka apa yang kita balas kepada Allah?
Kita taat pada dia. Beribadat pada dia, taat pada dia, supaya apa? Supaya kita dapat pahala, dapat masuk syurga nanti. Baik, itu adalah di antara intipati kasar mengenai buku ni. Kenapa Syekh buat buku ni? Kerana dia nak supaya anak muda hari ni, remaja hari ni tidak terbabas dia punya pemikiran, supaya pemikiran ini betul di atas stasi nak kata. Istiqamah di atas agama ini dan menuju kepada Allah Ta'ala, insyaAllah. Baik, itu adalah intipati kasar. Mengenai biodata buku ni, mengenai biodata penulis ini ialah, nama sebenar Syekh Ramadan Al-Buti ini ialah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Nama sebenarnya ialah Syekh Muhammad Sa'id Mulla Ramadan. Syekh Muhammad Sa'id Mulla Ramadan Ibnu Umar Al-Buti. Dan kenapa Al-Buti? Kerana dia lahir di Butan, Turki. Butan, Turki ni adalah tempat yang mana, suatu tempat yang orang kata tempat yang tidak terpengaruh dengan dunia luar. Tidak ada kemajuan yang sangat. Dia tempat yang tidak kemajuan sangat, tapi dia tempat yang menenangkan. Maka di sinilah terlahir Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Tahun 1929, dan beliau lahir dalam keadaan keluarga yang berpegang pada agama. Ayah beliau ialah Syekh Mulla Ramadan, ulama besar Turki. Ayah ulama, anak pun ulama. Gitu deh. Kalau ayah ulama, anak tak ulama, itu mungkin ada sedikit orang kata apa, permasalahan pada sesi pembesaran dia lah. Mungkin begitu. Jadi ayah ulama besar, maka anak pun ulama besar juga. Dia lahir di Butan, Turki, dan kemudian berpindah ke Syria, sehinggalah beliau syahid di sana. Sebab itulah Syekh Ramadan Al-Buti ni dia terkenal di Syria berbanding di Turki. Sebab dia di Turki tapi dia duduk di Syria. Dan beliau mengajar di Masjid Al-Iman Damaskus, Syria, sehinggalah pada satu malam mengajar kuliah tafsir, dan malam tersebut ada seorang pengkhianat atau seorang yang celaka kata, datang ke masjid tersebut dan mengebom diri. Bunuh diri, maka masjid tersebut, dinding tersebut ada sedikit keretakan hancur, maka marmar tersebut terkena kepada kepala Syekh Ramadan Al-Buti ini, maka beliau syahid di tempat kejadian. Syahid bila mana beliau menyampaikan ilmu. Beliau menyampaikan ilmu iaitu tafsir Al-Quran kepada yang hadir untuk mendengar kuliah tersebut. Maka mereka syahid. Beliau syahid pada malam tersebut di masjid tersebut. Baik, jadi itulah namanya Syekh Muhammad Sa'id Mulla Ramadan Al-Buti. Beliau mengarang kitab yang paling orang kata paling banyak kita guna, kitab Fiqhus Sirah. Yang mana kitab ini banyak digunakan di universiti, dan juga kita guna dalam usrah kita. Usrah mingguan kita yang banyak kita guna Fiqhus Sirah. Baik, itu ialah biodata Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Jadi tujuan buku ini tulis adalah tujuan yang utama ialah kerana Syekh ni tidak sempat untuk beliau mendepani ataupun beliau bersama dengan remaja ataupun golongan beliau. Syekh nak sangat berjumpa dengan golongan remaja, nak berjumpa dengan mereka, nak berbincang masalah mereka, nak berkongsi, nak bersembang dan sebagainya, tapi tak sempat. Sebab Syekh Ramadan Al-Buti ini sibuk dengan apa? Dengan mengajar di masjid. Mengajar di masjid dan mengajar di kuliah-kuliah di universiti. Baik. Jadi bagaimana Syekh nak menyampaikan orang kata idea dia, nak menyampaikan idea beliau, nak menyampaikan intipati fikiran beliau, lalu beliau mencipta buku tersebut. Beliau membuat buku tersebut, buku ni yang bermakna yang berjudul Solusi Islam buat para pemuda, ataupun dalam bahasa Arabnya berjudul Al-Islam wal Mushkilatu Syabab, yang bermakna Solusi Islam buat para pemuda. Baik. Jadi dalam karya ini Syekh cuba memberikan panduan dan solusi kepada para pemuda dan remaja dalam menjalani kehidupan mereka sebagai anak muda dan remaja yang benar-benar mengikuti acuan Al-Quran. Sebab kita tengok pada hari ini anak muda remaja mudah terpengaruh. Kenapa? Kerana mereka masih muda, masih mentah, masih tidak ada ilmu untuk mendapati dunia semasa. Maka mereka mudah terpengaruh dengan TikTok, dengan macam-macam lagi lah perkara yang tak elok, tak comel kan. TikTok dulu banyak yang orang kata apa, joget-joget, menari-nari kan, itu anak muda yang buat. Tapi sekarang ni kita kata apa, dah berubah ke arah ruang untuk menyampaikan ilmu juga. Jadi Syekh buat buku ni khusus untuk golongan belia yang mana tahu diri dia seorang yang jahil, yang tak tahu apa-apa dan nak berubah.
Buku ini ni ialah dibuat oleh Syekh, dihasilkan oleh Syekh untuk khusus bagi golongan muda yang orang kata nak perubahan. Dia tahu bahawa dirinya jahil, dia tak tahu apa-apa dan dia nak perubahan. Kan? Adapun bagi yang tak nak perubahan, maka buku ni bukan untuk mereka. Buku ni bukan untuk mereka. Kata hukama, ada beza jahil basit dan jahil murakkab. Jahil basit ada ilmi ataupun jahil basit ini mereka tak ada ilmu. Dan mereka tahu masalah. Dia tahu dia jahil dan dia nak berubah. Itu dipanggil jahil basit. Adapun jahil murakkab pula, mereka ni tak tahu dia mereka masalah. Tak tahu mereka masalah dan tak tahu mereka ni nak apa. Tak tahu. Itu jahil murakkab. Ataupun dipanggil jahil bertingkat-tingkat. Jahil bertingkat-tingkat ni bahaya. Sebab mereka tak tahu siapa mereka tersebut dan mereka tak tahu apakah masalah yang mereka hadapi. Tak tahu. Itu jahil murakkab. Adapun jahil basit ini jahil yang mana dia tahu diri dia tak tahu apa-apa, jahil, dan dia nak perubahan. Dia nak berubah. Maka itu panggil jahil basit. Maka Syekh buat buku ni khusus untuk yang jahil basit. Tahu diri dia masalah dan nak perubahan. Supaya apa? Dapat merubah daripada yang jahil kepada yang baik, kepada yang alim. Daripada zulumat, daripada kegelapan kepada cahaya. Kan? Min zulmati lan nur, kata Allah. Yang daripada kegelapan kepada cahaya melalui buku tersebut. Jadi Syekh memulakan buku ini dengan sebuah hadis. Yang mana hadis ini sangat famous, yang cerita tentang 7 golongan. Dalam hadis ini Nabi kata, sab'atun yuzilluhumullahu fi zullihi yauma la zillu illa zillu. Yauma la zillu illa zillu. Di mana kata Nabi, di hari yang tiada naungan. Bila di pada mahsyar nanti. Tidak ada naungan, tidak ada bayangan. Panas mata-mata. Tapi 7 golongan ini dapat bayangan. Siapakah 7 golongan tersebut? Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, pemuda yang tunduk beribadah pada Allah. Dan ketiga, laki-laki yang mana hatinya lekat pada masjid. Yang keempat, 2 orang lelaki yang berpisah dan yang mana beribadah sekali untuk berkumpul untuk beribadah dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, seorang lelaki yang takut melanggar perintah Allah walaupun duduk dalam sebuah rumah yang tidak ada orang tahu, tapi dia takut untuk berzina, takut untuk berkhalwat. Kenapa? Kerana dia tahu bahawa Allah Maha melihat. Walaupun dalam rumah tersebut ada dia dengan perempuan sahaja, 2 orang sahaja ada, tak ada orang lain, tapi dia tahu bahawa Allah Maha melihat. Maka mereka lelaki ini ialah yang kelima, takut pada Allah Ta'ala walaupun di tempat yang sunyi. Yang keenam, orang yang merahsiakan sedekahnya. Dia bersedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Kan? Sedekah tangan kanan, tangan kiri tak tahu. Itu yang terbaik. Yang ketujuh ialah yang mana orang ingat siksa Allah Ta'ala, ingat pada neraka, ingat pada azab Allah, sehinggalah dia menangis. Ini yang 7 golongan yang mana Nabi kata akan ada naungan pada hari tiada naungan. Bila? Di pada mahsyar nanti. Begitulah di antara biodata ataupun sedikit penerangan tentang buku ini, mukadimahnya ya. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, rupanya ada satu kelainan lah, ataupun kita kata ada satu keistimewaan daripada buku ini, iaitu Solusi Islam buat para pemuda, yang mungkin ada dalam kalangan penonton yang sudah membaca dan mungkin ada juga yang belum berkesempatan lagi. Jadi boleh dapatkan segera di kedai-kedai buku yang berhampiran ataupun boleh beli secara atas talian lah, sebab memandangkan situasi sekarang tak mengizinkan untuk kita keluar, maka kita boleh dapatkan dengan secara atas talian di Shopee, Lazada dan lain-lain lah. Baik, sebelum kita teruskan lagi dengan soalan seterusnya, kita dah ada lebih kurang sekarang 15 views. 15 views yang setia untuk bersama kita pada pagi ni. Jadi mana-mana yang belum like dan follow page Momen Buku, boleh follow untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan program terkini. Dan untuk soalan kali ini, saya ingin meminta Ustaz Mumtaz supaya kongsikan kepada kita semua apakah isu yang berlegar yang diutarakan oleh penulis dan apakah sisi pandang lain yang Ustaz sendiri lihat. Sebab kalau kita tengok dalam buku ni, penulis ni dia banyak untuk mengetengahkan idea mengenai permasalahan golongan belia. Dan saya persilakan Ustaz untuk berkongsi kepada kita semua. Baik,
Terima kasih kepada moderator. Dalam buku ni, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti berkongsi 3 masalah utama. 3 masalah utama ya. Adakah masalah tersebut masalah belia semata-mata? Tidak. Tapi kata Syekh, masalah ini adalah masalah masyarakat. Tapi sebab belia ni adalah belia yang kata apa? Yang muda mentah, maka mereka menghadapi masalah tersebut. Tapi masalah ini adalah masalah masyarakat, bukan belia semata-mata. Baik. Dalam buku ini Syekh kongsikan 3. Yang pertama, masalah budaya dan ilmu. Culture and knowledge. Tu kata orang putih lah. Culture and knowledge. Yang mana, kenapa Syekh letakkan nombor 1? Sebab inilah budaya yang paling besar, yang paling orang kata masalah bagi golongan belia. Kenapa? Kerana mereka nak kepada ilmu, nak tahu, curiosity nak tahu, tapi mereka tidak diberitahu. Bagaimana tu? Nak tahu tapi tak diberitahu. Nak tahu tapi tak diberitahu. Jadi mereka meneroka. Mereka explore dengan bermacam-macam lah. Mereka Google, mereka buka Facebook, mereka buka Twitter, mereka buka macam-macam YouTube dan sebagainya untuk mereka tahu apa yang mereka tak tahu. Sebab anak muda ni dia macam budak-budak lah, macam budak-budak kan. Apa tu tak tahu. Jadi kalau kita terangkan kepada mereka, mereka tahu. Tapi masalah belia ni, bila mereka nak tahu, masyarakat mula memalingkan diri. Tak payahlah, benda tu tak penting, tak perlu tahu. Maka budaya belia ini akan menerka sendiri. Dia akan menerka sendiri, explore sendiri, sehinggalah dia bertemu dengan suatu perkara, suatu yang dia tahu, tetapi dengan cara yang tidak baik. Contohnya, ini yang paling besar. Yang mana tak pelik hari ini ada masyarakat ada golongan remaja, golongan kanak-kanak masih sekolah rendah tetapi sudah terbabit dengan dunia seks. Tak pelik. Sebab apa? Sebab mereka dibesarkan dalam keluarga yang mana keluarga yang tidak ada halangan, tidak ada budaya untuk mengawal. Mereka dibesarkan dalam keluarga yang mana mak dan ayah tu sendiri bercakap tentang budaya seks di hadapan anak-anak mereka. Dengan anggapan anak-anak kecil lagi tak tahu apa-apa. Tapi anak-anak sudah besar. Walaupun mereka berumur 8 tahun, 9 tahun, tapi sudah mereka tahu bahawa benda itu ialah suatu benda yang mereka perlu tahu. Jadi mereka meneroka. Lalu terjumpalah sebuah adegan yang tidak berapa proper lah. Itu berkaitan dengan ilmu seks dan sebagainya. Baik. Lagi perkara yang mereka ilmu. Perkara apa tentang ilmu contohnya? Falsafah contohnya. Mereka nak tahu. Tapi masyarakat tidak memberitahu. Kata orang tua, biarlah itu masalah orang tua. Engkau anak muda apa tahu? Engkau anak muda apa tahu? Tak bertahu, itu tak penting. Jadi anak muda ni dia rasa dia berkobar-kobar. Masa berkobar-kobar nak tahu, masa bersemangat nak tahu, maka dia meneroka. Oh begini caranya. Begini ceritanya. Sebab itu kalau kita buka di Twitter, di Facebook tak banyak sangat. Dan di Facebook sangat terkawal. Di Twitter, golongan liberal senang meracuni fikiran anak-anak muda. Kerana apa? Anak muda suka bermain Twitter. Betul tak? Sebab anak muda ni kalau main Facebook Facebook ni orang tua katanya. Facebook ni orang tua. Jadi dia suka main Twitter. Di Twitter dia nak luahkan masalah dia, ada yang mana menyambut masalah tersebut. Ada yang memberi solusi. Iaitu golongan liberal. Sebab itu kalau di Twitter tidak ada istilah kawalan, tak ada. Semuanya terbuka di Twitter. Nak tahu apa? Nak tahu tentang pembangunan, tentang manusia, emosi, human rights, semua ada di Twitter. Tidak ada halangan, tidak ada kawalan, tidak ada sebarang orang kata apa sebagai pagar ataupun menghalang daripada anak muda untuk mengetahui tentang perkara tersebut. Maka mereka meneroka sendiri, lalu mereka mendapat ilmu yang tak sepatutnya dapat. Tentang ilmu liberal. Ilmu yang mana sepatutnya itu ialah ilmu yang mana kita patut kaji, patut kita jauhi, tapi mereka mendekati. Kenapa? Kerana mereka nak tahu, tetapi mereka tak boleh beritahu. Itu yang pertama. Contoh anak muda yang berminat dengan ilmu falsafah, ilmu teori, ilmu pemikiran, ilmu apa lagi, maka mereka meneroka dengan membuka internet, Google. Google punya Google, baca punya baca, last kali terjumpa, apa dia ni? Ni. Maka mereka terjumpa dengan suatu permasalahan yang mana lagi besar, lagi kompleks.
dan lagi membingungkan. Mereka nak cari masalah A, jumpa masalah B, C dan sebagainya sampai Z. Kan? Jadi adakah itu akan berakhir? Tidak. Dia akan tidak berakhir, malah dia akan membingungkan para remaja, para belia, dan juga akan orang kata apa? Memberikan mereka persoalan yang lebih besar lagi. Begitu. Yang okey, sekiranya masyarakat memahami perkara ini dengan baik, insya-Allah tidak akan ada perkara yang mana orang kata apa? Pemuda terjebak dengan liberal, dengan orang kata apa? Pemikiran di luar batasan, kan? Contoh hari ini golongan wanita. Nama Islam, tapi dia menentang apa? Menentang undang-undang syariah. Menentang pemakaian tudung. Kata mereka itulah human right, hak asasi manusia. Kata mereka, apa? Sebab mereka kata kita Islam ni cukup pada hati. Adapun pada pemakaian itu ialah bebas. Human right. Kata mereka. Dari mana mereka belajar? Daripada aspek-aspek yang mana mereka meneroka sendiri. Kalau mereka berguru, ada yang mengajar mereka, tidak akan terjadi perkara tersebut. Sebab mereka meneroka sendiri. Mereka berjumpa dengan masalah yang lain, berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan golongan remaja yang sama dengan mereka, suka mencari, dan sekali terjumpa perkara yang mana tak elok untuk diri sendiri. Itulah yang mana tidak baik. Yang kedua, konflik jiwa remaja. Masalah konflik jiwa remaja ini, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti ini terangkan kepada kita supaya dapat tahu bahawa masalah ini bukan masalah yang remaja sahaja, tapi segenap masyarakat itu rosak. Apa dia? Dia lebih kepada kontradiksi. Apa kontra tu? Berlawanan. Bagaimana? Tak fahamlah berlawanan tu. Bagaimana? Begini. Remaja, belia, anak muda pergi sekolah. Belajar tentang adab, tentang etika, tentang pengurusan, tentang diri dan sebagainya. Bila dia keluar, dia bergaul dengan rakan-rakan yang lain, dia melihat televisyen, melihat dalam apa, media sosial internet, maka dia melihat apa dia? Iaitu sebuah kebebasan. Hak kebebasan, kan? Di luar pula dia ajar tentang apa, perlawanan. Kalau di rumah, di keluarga di rumah, kalau mak ayah tak benarkan untuk main phone, dia boleh lari. Contohnya kan, dia boleh lari. Dia ada hak untuk lari. Jadi mereka kontra bila berada di kelas tentang adab. Bagaimana beradab dengan ibu bapa, beradab dengan guru, beradab dengan kawan-kawan dan sebagainya. Bila mereka di luar, mereka lepak dengan rakan-rakan mereka yang sebaya, mereka akan berfikir tentang bukan-bukan. Kan? Kenapa? Kerana dalam internet, dalam media sosial ini banyak diajarkan tentang kebebasan. Bebas untuk bersendiri, bebas beragama, bebas berfikir, free thinker, free religion. Betul ke? Kan? Maksudnya tidak ada agama. Tak perlu beragama pun. Tak apa. Itu ada sekarang ini. Kan? Bebas untuk berfikir. Nak fikir tanpa batasan pun bebas. Nak fikir zat Allah, bebas. Kan? Nak fikir untuk zat Allah ni, nak fikir bagaimana Allah ni diciptakan, bebas. Jadi inilah yang mana timbulnya masyarakat yang mana etis dan sebagainya. Tidak ada agama. Tidak bertuhan. Kerana tidak ada bimbingan daripada golongan masyarakat, golongan dewasa. Konflik jiwa remaja tu kontra. Dalam kelas belajar tentang adab. Di rumah mak ayah bebas. Kan? Mak ayah bercakap kasar pun tak ada masalah. Anak pun sama. Anak kata di sekolah belajar tentang adab. Tapi balik rumah mak ayah tentang mereka kasar. Bagaimana? Kan? Kontra. Nampak kontra. Di sekolah belajar tentang agama. Wajib tentang aurat. Wajib solat. Wajib sekian. Kan? Tapi balik rumah mak tak solat. Ayah tak solat. Mak tak pakai tudung. Ayah seluar pendek. Apa? Itulah kontradiksi. Jiwa remaja ni terganggu. Dekat sekolah belajar tentang aurat, tentang agama. Wajib solat, wajib tentang aurat, wajib jaga percakapan. Tapi balik ke rumah, mak ayah tak solat. Kan? Tak solat mak ayah. Ayah buka aurat. Keluar rumah nak membeli barang ke pasar raya. Seluar pendek. Kalau mak tak solat. Solat bila nak. Rasa nak solat zuhur solat. Rasa malas tak solat. Jadi kontra. Anak rasa macam apa hal ni? Kat sekolah agama, kat rumah nampak. Jadi bukan masalah remaja, tapi masalah masyarakat yang rosak.
rosak pada agama, pada pergaulan, pada komuniti, pada pegangan dan sebagainya. Inilah yang mana Syekh tekankan bahawa masyarakat perlu baiki. Kalau di sekolah belajar tentang agama, di rumah kena praktikkan. Mak ayah contohnya, kena praktikkan, kena amalkan agama supaya anak ni dapat tahu agama ni penting, aurat penting, solat penting, wajib. Bukan hanya teori semata-mata, bukan hanya dalam buku semata-mata. Kan? Itu masalah konflik jiwa remaja, berlawanan, kontradiksi. Yang terakhir, yang ketiga ialah tentang masalah halangan sosial, yang mana halangan ini bersifat sosial. Apa sosial itu? Bersifat komuniti, iaitu kalau lelaki, wanita. Kalau wanita, apa? Permata, harta dan sebagainya kan. Jadi masalah ini Syekh kata mengganggu para remaja, para belia untuk meningkatkan kehidupan mereka, mengganggu para belia untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kenapa? Kerana mereka tak istiqamah. Sebab bila mana mereka nak berjaya, mereka terlekat, mereka tergoda pada godaan wanita. Nampak? Mereka tergoda pada godaan harta. Orang kata apa? Tak apa, tak belajar pun, tak apa, tak masuk U pun, boleh berniaga, boleh bisnes, boleh ribu-ribuan sebulan kan, boleh pakai Mustang, boleh pakai BMW, boleh pakai apa lagi, Velfire. Tak perlu masuk U pun, tak perlu belajar pun, yang penting berniaga kan. Berniaga apa? Berniaga barang kosmetik, berniaga barangan dan sebagainya lah dalam internet. Jadi itulah yang mana menghalang anak muda untuk berjaya. Dia nak kepada ilmu, nak masuk U, tapi orang kata tak perlu masuk U, kau buat bisnes dalam internet ya, buat paid review ke IG, paid review apa di Twitter dan sebagainya, maka tak perlu masuk U, tak perlu belajar. Kau buat paid review, dapat duit bulan-bulan, dapat beli kereta, dapat beli gadget yang besar-besar, yang mewah-mewah. Nampak? Jadi itulah yang mana halangan sosial. Masyarakat mula tidak mementingkan ilmu, hanya pentingkan harta semata-mata. Tak apa, tak belajar pun, yang penting masuk. Nampak? Tak apa, tak belajar pun, yang penting duit berkepak-kepak. Duit berkepak-kepak, boleh beli kereta, boleh beli rumah, boleh beli gadget mewah-mewah, iPhone 14, iPhone 13 dan sebagainya. Ada ke? Tak ada kan? Jadi itulah di antara halangan sosial. Anak muda dihalang, disekat daripada untuk belajar, untuk meningkatkan taraf hidup mereka, kerana ada masyarakat yang mana menganggap bahawa ilmu tak penting. Alah, kau bodoh SPM pun tak apa, yang penting masuk bulan-bulan. Nampak? SPM 9G, semua gagal. Agama Islam gagal, bahasa Arab gagal, Melayu pun gagal. Ni orang India ke apa ni? Bahasa Melayu pun gagal. Dapat 9G, tapi tak apa, yang penting masuk. Buat bisnes bulanan, boleh beli kereta sebagainya. Itulah halangan sosial yang mana halangan ini membantutkan, merencatkan, menghalang anak muda untuk mendepani cabaran untuk mereka mendapatkan ilmu dengan lebih baik. Dan dengan ilmu inilah mereka merubah hidup mereka. Ada orang yang mana mereka tidak ada ilmu, lalu mereka buat yang pelik-pelik. Kita dapat bezakan kan, di antara orang yang buat bisnes, yang buat bisnes tidak ada ilmu dengan ada ilmu. Contoh Khairul Amin. Ini yang kata apa, yang tersuhul lah kan. Dia buat sambal nyek tu, dia buat dalam sambal nyek di Shopee 10 saat. 10 saat sold out. Berapa? 1000 botol. Imagine. 1000 botol 10 saat sold out. Siapa Khairul Amin? Apakah dia? Dia lulusan engineer. Di mana? Di UK, tak silap anak. Kalau salah betulkan, engineer UK. Tapi balik rumah, dia suka buat benda yang berkaitan dengan fotografi. Dia suka untuk meneroka, suka ambil video, suka edit video. Jadi dia tidak bekerja sebagai engineer, tapi dia bekerja sebagai businessman, membuat sambalnya. Dan juga dia buat video di IG kan, buat video masakan, nampak terbaik. Dan dia punya personality pun menyenangkan. Tidak ada personality beliau yang mana orang kata, oh no, marketing bodoh. Tak ada. Marketing beliau semuanya berilmu. Orang membaca dapat ilmu. Sebaliknya ialah mereka yang tidak membaca, tidak ada ilmu, mereka buat marketing yang mana? Marketing bodoh, orang kata. Marketing lapar perhatian. Marketing bodoh, lapar perhatian. Kan? Jadi, marketing sebeginilah yang mana banyak ni buat kontroversi. Buat kontroversi kan, dalam masa sama
memaparkan tentang produk, kan? Buat kontroversi apa? Kontroversi bergaduh suami isteri. Suami burukkan isteri, isteri burukkan suami, bergaduh. Padahal tak bergaduh pun, tapi bergaduh. Kan? Dalam masa sama dia nak promote produk tersebut. Maka ini yang panggil sebagai yang tak profesional, tak beretika. Siapa yang buat bisnes tetapi kan dia tak menggunakan ilmu tersebut untuk marketing yang baik. Itu beza dia. Kalau saya bayangkan, kalau contoh anak muda hari ini tidak ada tidak ada yang mementingkan ilmu, saya rasa dia tahun hadapan nanti tidak akan ada profesional. Doktor tidak akan ada. Engineer tidak akan ada. Arkitek tak akan ada. Sebab apa? Sebab kerana mereka mementingkan harta tadi. Maka ini suatu kebimbangan yang besar dalam masyarakat kita hari ini. Masyarakat yang mana mementingkan harta berbanding ilmu. Kan? Jadi kita rasa kita risau. Sebab takut nanti bila berhadapan nanti kita tak akan ada profesional. Tidak akan ada orang kata apa? Ilmu-ilmu yang mana dapat membentang kita daripada perkara-perkara yang tak elok. Ini yang kita risaukan. Kan? Jadi itu yang pertama. Yang kedua ialah wanita. Wanita ni dia kalau dia salihah akan jadi sebaik-baik perhiasan dunia. Kalau dia jadi yang buruk, yang jadi yang wanita yang orang kata apa di wanita yang tidak salihah, maka dia akan menjadi ujian buat wanita lelaki. Lelaki akan tergoda pada 3. Harta, takhta, wanita. 3 tersebut. Kan? Dan tadi kita bincang tentang pasal harta. Ini pasal wanita. Nak sambung mengaji ni. Tapi sebab berkapal, maka pengajian tersebut tidak akan jadi pengajian sia-sia. Kan? Sambung belajar di universiti. Tapi masuk universiti jumpa couple. Berkapal. Apa maknanya? Katanya nak study sama-sama kan. Nak study sekali, nak berjaya sekali. Apa berjayanya? Gagal adalah. Gagal adalah. Tapi ada yang mana dapat melawan ujian tersebut, ada. Tapi yang mana kita risau hari ini, anak muda yang masih mentah, masih tidak ada ilmu yang secukupnya, tergagap sikit, tergoda dengan wanita. Ini yang kita risaukan hari ini. Kan? Wanita dan juga harta sekali. Inilah 2 cabaran besar yang mengganggu anak muda hari ini, yang menghalang anak muda hari ini daripada mencapai impian dan cita-cita mereka. Ini yang kita risaukan. Jadi kita akan ini masalah yang mana Syekh sebut dalam buku beliau. Apakah solusi tersebut? Kita akan pergi kepada soalan seterusnya. Okey, wallahu a'lam. Baik, kita telah mendengar isu-isu yang berlegar. Antaranya kalau saya boleh ulang semula apa yang Ustaz Mumintar sebut tadi, ada 3 lah. Iaitu yang pertama berkenaan dengan budaya dan ilmu. Di mana kita tengoklah bagaimana anak muda sendiri dia lebih suka untuk mencari ilmu-ilmu yang berkaitan, maksudnya yang larilah daripada bidang yang sebenar. Maksudnya mencari ilmu tapi dengan cara yang salah, merujuk kepada orang yang salah. Maksudnya yang kedua berkenaan dengan konflik jiwa remaja, di mana kita nampak di sini ada satu kontradik. Apabila remaja ni berada contoh di rumah, mereka dalam keadaan yang baik. Tapi bila bergaul dengan rakan-rakan, mereka dengan sekelip mata mengubah pendirian atau prinsip diri mereka sendiri. Dan yang ketiga iaitu halangan sosial. Bagaimana masyarakat sekarang yang hanya mementingkan perkara yang bersifat kebendaan ataupun materialistik, mengejar harta ataupun menunjukkan yang bahawa mereka mempunyai perkara-perkara ataupun benda-benda yang orang lain tak dapat, dan mereka tidak mementingkan untuk menuntut ilmu. Jadi banyaklah isu yang telah dikupas oleh Ustaz. Jadi saya ada juga membaca Ustaz, iaitu dalam bab ke-10 tak silap, yang bab terakhir dalam buku ini, iaitu berkaitan dengan pesan-pesan akhir yang mungkin dia berkait dengan soalan yang akan diajukan. Jadi banyak solusi dan pesanan oleh penulis. Mungkin Ustaz boleh huraikan lagi apakah solusi yang dicadangkan oleh buku ini dan relevankah untuk dipraktikkan pada zaman sekarang. Tafadhal Ustaz. Okey, baik. Terima kasih kepada pengacara, moderator. Sidang penonton live FB sekalian. Tadi masalah kita cerita. Masalah yang mana masalah ini 3 masalah besar yang mampu merencatkan, mampu menghalang kemajuan serta ketamadunan sesebuah bangsa.
bangsa Jepun. Kita kenal sebagai mereka ni bangsa yang suka cepat. Cepat membaca, cepat belajar berjalan. Kan? Itu Jepun. Negara jiran dia ataupun negara yang lain pula Korea. Negara yang mana cepat juga. Okey, cerita pasal Jepun. Apa nama ni? Jepun ni kan, mereka pernah diserang, dibom oleh Amerika, dibom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Dua tempat tersebut musnah total 100%. Tidak ada yang kekal. Bangunan, binaan dan sebagainya yang ada di tempat tersebut semuanya musnah sama sekali. Menjadi padang jarak, padang terkuku. Bangunan tempat yang mana dulu sibuk dengan bangunan, banyak dengan binaan, lepas dibom kosong. Seumpama padang jarak, padang terkuku. Umpama pandang bola, licin. Tapi mereka bangkit. Lepas mereka dibom, mereka bangkit. Hari ini Jepun antara kuasa teknologi di dunia. Dan semua yang Jepun yang buat. Kat rumah kita, mesin basuh, televisyen, peti bersejuk, kipas. Bahkan teknologi mereka jugalah yang membuat 5G, 4G dan sebagainya. Siapa mereka? Jepun. Maka mereka ni bangsa cepat, orang kata. Cepat bila mana mereka dibom, mereka musnah teruk, cepat bangun. Itu Jepun, bangsa Jepun. Adapun bangsa kita, bangsa Melayu ini, bangsa yang berbudaya, yang lembut tutur katanya. Orang kata kalau dulu masa kita nak tegur seseorang dengan berkias, bukan tegur terus. Hari ni tegur hari ni kan, dulu berkias, dengan berpantun, dengan berjenaka, dengan dengan pelbagai alat lah untuk menegur seseorang. Itu orang dulu, Melayu dulu, iaitu lembut berbudi bahasa. Tapi hari ini bangsa Melayu hilang budi bahasanya, hilang budi pekertinya, hilang leluhurnya, kerana mereka terpengaruh dengan budaya asing yang direct. Tegur direct, tak berhati tegur direct kan? Itu masyarakat sekarang. Adakah salah? Tidak. Sebab sekarang ini sempurna nak cepat. Dulu nak tegur orang setengah jam. Kena bersajak dulu tegur orang. Kena buat pantun. Nak tegur orang kena pantun. Barulah dia terasa. Hari ni kalau pantun, pantun lah, tak rasa pun. Sebab hari ni masyarakat Melayu direct, nak cepat. Nak buka Facebook, nak buka laptop, nak buat kerja, nak cepat. Kan? Nak siap satu assignment satu malam. Masya-Allah. Cepat sangat tu. Jadi kita nak cepat. Baik, itulah di antara kata budaya hari ni dulu dan sekarang. Dulu masyarakat kita ni suka berbudaya. Suka yang mana berkias-kias, menegur, lembut. Tapi hari ni direct. Tak berhati, upload kat Facebook kan, status viral. Tak berhati. Maka menjadilah antara dua individu, A dan B bergaduh. A update status, maka B. B update status, maka A. Maka bergaduh. Siapa bergaduh? Pengikut bergaduh. A dan B tak bergaduh pun. Mereka boleh minum kopi. Mereka boleh minum kopi, boleh tengok Netflix sama-sama, tapi yang bergaduh orang bawah, yang ta'assub. Itulah yang hari ini berlaku pada hari ini. Yang mana kita patut fikirkan bagaimana kita nak elakkan daripada perkara tersebut berlarutan sehingga ke zaman-zaman akan datang. Kan? A dengan B ni sahaja je dalam Facebook nak gurau-gurau. Tapi dia punya pengikut yang bawah ni ambil serius, lalu bergaduh antara tu. Baik. Itu di antara kata sudut pandang saya sebagai nak melihat dari luaran lah. Baik. Solusi untuk yang tadi, budaya ilmu dan tadi masalah budaya ilmu tadi. Solusi yang pertama ialah memilih bacaan yang terbaik. Anak muda dia tahu diri dia jahil dan dia kena pilih ilmu yang terbaik, iaitu pilih buku ataupun pilih pengajar yang terbaik. Apa dia? Contoh, kita nak belajar tentang budaya, tentang falsafah atau sains. Carilah buku sains. Tak boleh cari buku agama. Kan? Memilih ataupun kita perlu membaca pemilihan topik dalam buku tersebut. Contoh, nak baca buku tentang sukan. Siapa pemain bola termahal gaji sekarang? Siapa? Bacalah buku sukan. Majalah sukan. Tak perlu baca buku sains. Begitu. Jadi maknanya masalah tadi kena pilih solusi yang terbaik. Antaranya pilih buku. Kan? Pilih buku. Pilih buku ataupun pilih yang topik yang sesuai dengan yang kita nak. Kita tahu
media sosial sekarang ni, Facebook, berapa orang? Berapa ribu orang? Berapa bilion orang yang guna? Maka carilah dalam Facebook, dalam internet dan sebagainya. Kan? Ataupun tanya pada yang pakar. Dalam hal ini kita kena rujuk pada surah Al-Baqarah. Allah sebut, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah, bertanya pada ahlinya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Sekiranya kamu tak tahu. Tak tahulah nak membaca. Maka tanyalah orang, bagaimana kita nak membaca? Tak tahulah ni apa hukum tinggal solat maka tanyalah pada ustaz yang tahu. Apa hukum buka aurat tutup aurat? Maka tanya pada orang yang tahu. Apa hukum melabur dalam ASB contoh? Maka tanya yang hukum. Maksudnya apa? Masalah tadi kita rujuk pada yang pakar. Rujuk pada ahlinya. Kan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Rujuk pada ahli kalau mu tak tahu. Gitulah lebih kurang kalau mu tak tahu. Contoh, apa lagi? Seorang yang berminat mengkaji sejarah, kena baca buku sejarah. Google pasal sejarah. Jangan baca buku lain. Itu yang pertama, buku. Yang kedua ialah kita memilih untuk bergaul dengan siapa. Contoh, dulu masa kita jahil, kita suka melepak, suka melomba motor, suka melepak di kedai mamak tengah malam kan, sampai tengah malam, sampai orang kata subuh kan. Bak kedai mamak 24 jam. Maka kita melepak di sana sampai subuh contohnya. Melepak apa? Tak ada apa pun, sama kosong. Maka kita pun nak berubah. Carilah orang yang berilmu. Berkawan dengan orang yang berilmu. Berkawan dengan orang yang suka ilmu. Dulu kita berkawan dengan suka berlomba. Suka yang mana? Suka buat perkara yang pelik-pelik. Suka mencuri kan dulu. Sekarang kita dah berubah. Dah nak perubahan, maka bergaulah dengan orang yang baik. Dengan orang yang mana dapat membuatkan kita supaya lebih lebih berilmu dan bermanfaat untuk orang lain. Kata Nabi dalam hadis yang mana hadis ni masyhur juga, Nabi bersabda, sebaik-baik manusia kan, yang mana bermanfaat untuk orang lain. Dia manusia ni bermanfaat. Apa dia? Kalau orang bergaul dengan dia, orang berdapat kebaikan. Orang bergaul dengan dia, berkawan dengan dia, bersahabat dengan dia, akan dapat kebaikan, akan dapat manfaat, akan dapat ilmu. Contohnya apa? Contohnya kita bersahabat dengan tukang besi. Kita tak buat besi, dia yang buat besi. Tapi sebab bersahabat dengan dia, kita pun berbau besi juga. Kan? Berbau tengik, berbau besi. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang yang menjual minyak wangi, dapat wangian itu dapat kepada kita juga. Walaupun kita tak jual minyak wangi. Yang jual minyak wangi dia, tapi yang wangi kita. Kan? Macam tu. Jadi, carilah buku ataupun orang yang mana kita boleh rujuk sebagai ahlinya. Yang kedua. Yang ketiga ialah mencari persekitaran. Tidak ada guna orang yang baik duduk di persekitaran orang yang jahat. Orang yang baik 2 orang ataupun seorang duduk dalam keadaan kampung yang mana kampung yang rosak, kampung yang mana berzina, mencuri, berjudi dan sebagainya. Maka kita yang baik ini nak kepada kebaikan, nak kepada ilmu, nak kepada perubahan, berhijrahlah. 3. 1, memilih buku. 2, memilih orang yang dapat kita membimbing kita ke arah kebaikan. Yang ketiga, persekitaran. Kerana apa? Persekitaran membentuk kita. Walaupun kita baik, orang yang berilmu, tapi duduk di tempat yang jahil, tempat yang rosak akhlaknya, maka benda itu akan terkena tempias pada kita. Sebab itulah kita kena berhijrah. Kata Imam Syafi'i, berhijrahlah seumpama anak panah. Anak panah kalau duduk dalam dia punya kotak anak panah, dia tak akan bahaya, tak akan membunuh. Tapi bila anak panah keluar daripada busu menuju ke sasaran, dia akan membunuh. Dia akan menepati sasaran. Dia akan menembusi sasaran. Maknanya apa? Maknanya kalau kita duduk setempat, tak berhijrah, tak ke mana-mana, akan kita punya berkurang ilmu. Tidak akan ada pengalaman yang lain. Tapi kata berhijrah ke tempat lain, ke luar negeri sebagainya, kita dapat pengalaman, dapat ilmu dan dapat survival. Itu yang paling mahal. Kan? Sama seperti kata Imam Syafi'i, air yang bertakung, walaupun air itu jernih, lama-lama akan busuk. Air jernih bertakung, lama-lama akan jadi air yang busuk, air yang mana ada kelodak, ada sisa-sisa yang terampai dan sebagainya. Tapi kalau air mengalir, dia akan jernih. Daripada air tangki mengalir ke paip-paip dan sebagainya, dia akan jernih. Tapi kalau dia terpendak dalam
tangki ataupun tempat simpanan air, dia akan jadi apa? Akan jadi busuk dan sebagainya. Maka kita hari ini nak berubah, nak jadi yang lebih baik, carilah tempat yang mana mampu membantu kita menjadi orang yang baik. Antaranya ialah masjid. Antaranya ialah tempat yang mana ramai alim ulama dan sebagainya. Maka itulah permasalahan solusi kepada masalah yang pertama, iaitu masalah yang mana berkait dengan budaya dan ilmu juga. Okay. Jadi itulah yang mana kita patut fikirkan. Yang kedua ialah masalah konflik jiwa remaja. Masalah konflik jiwa remaja ini yang mana kontradiksi tadi lah. Kontradiksi. Masalah ini berlaku kerana berlaku perlawanan, kontra. Pergi sekolah belajar, balik rumah nak praktik, tengok ahli keluarga kita tak praktik benda tersebut. Macam tadilah kan, pergi sekolah belajar tentang agama, tentang aurat, tentang adab, etika dan sebagainya. Balik rumah nak buat benda tersebut, nak praktikkan, tak dapat. Kenapa? Kerana ibu bapa atau ahli keluarga kita yang lain tak mengamalkan benda tersebut. Kan, pergi sekolah belajar tentang agama, kewajipan kita menutup aurat, kewajipan kita untuk bersolat dan sebagainya. Balik ke rumah, mak tak pakai tudung, ayah tak solat. Maka kontra. Jadi apa solusi tersebut? Solusinya ialah kita kena bertahan ataupun kita kena pencegahan. Bagaimana kita sendiri hari ini kan, bakal ibu ataupun bakal bapa, bakal suami ataupun bakal isteri kena berubah. Tak nak nanti anak kita nanti akan lahir daripada kalangan kita menjadi orang yang tak berguna. Sebaik-baiknya ialah suami ataupun isteri tersebut, sebelum bergelar suami ataupun isteri, sebelum bergelar bapa ataupun ibu, dia kena berubah. Kena menjadikan diri sebagai contoh. Especially suami. Dalam Quran Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, kata Nabi, kata Allah. Wahai sekalian orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu nara, daripada api neraka. Siapa yang patut jaga? Suami ataupun ayah. Jadi sebelum kita melangkah ke rumah tangga, kena mencegah diri kita daripada perkara yang maksiat, perkara yang tak cantik, yang tak elok dan sebagainya. Kena buat perkara yang baik pada diri kita sendiri dulu. Baik. Jadi bila mana mak ayah ni atau bakal mak bakal ilmu ini sudah berubah ke arah lebih baik, maka akan jadi sebuah komuniti ataupun yang baik. Kata ulama, sebuah negara yang baik bermula daripada akal umbi. Siapa? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu dalam keluarga tersebut yang baik-baik, maka jadilah keluarga yang baik. Keluarga yang baik ni bila berkumpul dalam komuniti, keluarga Pak Ali, keluarga Pak Abu, keluarga Pak Hamid, Pak Sa'id dan sebagainya, baik semuanya, maka akan jadi masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik pula akan berkumpul dalam sebuah kampung. Masyarakat di kampung kampung ujung, kampung tengah, kampung tepi, kampung hadapan, bila bergabung membentuk negeri yang baik. Macam kita Kelantan. Kan? Masyarakat di Macang. Semuanya baik. Semuanya baik. Semuanya buat perintah Allah. Semuanya tinggal dengan Allah. Maka jadilah Macang ini sebuah daerah yang baik. Tumpat, semuanya baik. Kota Baru, semua baik. Maka bila mana semua daerah ini baik, maka menjadilah negeri yang baik. Negeri yang baik. Dan negeri yang baik pula Kelantan, Terengganu, Kedah, Pahang, Kuala Lumpur dan sebagainya akan jadi pula negara yang baik. Dipanggil baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di mana bermulanya? Pada peringkat keluarga. Asas keluarga, pembentukan keluarga yang baik menjamin negara yang baik. Baik. Itu yang pertama, keluarga. Yang kedua ialah tentang pemikiran keluarga. Ada yang mana mak ayah dah baik. Mak ayah dah ada agama. Tapi sayang sekali berfikiran yang melanggar hukum-hukum undang-undang. Mak pakai tudung labuh. Mak agama, solat. Tapi langgar hukum syariat. Kan? Ayah pakai serban, kopiah, jubah. Kan? Pergi solat selalu di masjid, 5 waktu. Semua solat. Tapi balik rumah dia mengajar anak dia tentang ilmu yang tak baik. Ada. Ini panggil munafik. Kata Nabi, ini panggil munafik. Dan munafik ini ialah akan masuk dalam neraka yang paling terdalam sekali. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, yang paling dalam sekali.
Ya. Yang paling orang kata yang paling dalam sekali ialah munafik tersebut. Jadi apa nama ni? Sebab itulah kita kena membudayakan ilmu dalam masyarakat kita supaya kita semua ni dapat membentuk sebuah budaya yang baik bagi membentuk negara yang baik dan masyarakat yang baik. Baik, yang ketiga pula ialah tentang masalah sosial kan. Masalah yang mana halangan sosial tadi kan. Halangan sosial yang tersebut yang mana kita dapat tadi berlaku tentang halangan yang mana orang kata berkaitan dengan masyarakat. Tadi buku dan ilmu itu berkait dengan semua. Yang kedua ialah masalah yang kedua berkait dengan keluarga. Yang ketiga pula berkait dengan masyarakat. Ya. Dalam masyarakat ini kita kena bersatu hati dan bersatu hati bekerjasama supaya dapat mewujudkan satu masyarakat tadilah macam kita tadi, macam kita cerita pada yang kedua tadi, supaya semua keluarga ini bersepadu, bersepakat, bekerjasama membentuk sebuah bi'ah solehah yang mana mewujudkan suatu golongan ataupun masyarakat yang mana menjamin kejayaan anak-anak. Yang mana masyarakat yang tidak mementingkan harta benda, yang mementingkan ilmu. Kan? Saya pernah baca satu biografi sebuah keluarga yang mana keluarga tersebut miskin. Ayah dia hanya pengembala kambing, pengembala haiwan, pengembala lembu. Dia memelihara lembu, kambing, itik dan sebagainya. Tidak ada harta. Mereka ibu suri rumah. Tapi keluarga tersebut berjaya. 5 beradik dia, doktor, engineer, arkitek, pilot dan sebagainya. Bagaimana mereka berjaya? Apakah mereka ada harta? Tidak. Tapi mereka berjaya kerana pemikiran sang ayah dan pemikiran sang ibu bergabung. Membentuk satu pemikiran yang mana mementingkan ilmu, lalu mendidik anak-anak mereka dengan ilmu. Mereka tak kata, tak apalah tak belajar pun, yang penting ada duit. Tak apa, tak ada. Itulah masyarakat yang mana tahu hari ini. Yang kedua ialah pembudayaan ilmu. Hari ini kalau kita tengok di mana-mana, di stesen bas dan sebagainya, dan ni PKP tak adalah. Kalau contoh anak-anak di rumah, apa yang mereka pegang? Phone. Buat apa? Baca Facebook, buka Insta, buka Twitter, buka TikTok. Kan? Jadi ada tak hari ni masyarakat di rumah anak-anak pegang buku? Ada tak? Pegang buku macam ni? Ada tak? Anak-anak di rumah pegang buku, itu suatu benda luar biasa. Amazing. Luar biasa. Pegang buku. Tapi yang banyak di rumah pegang phone. Katanya PDPR kan. Tapi lepas PDPR, lepas Zuhur, pegang phone lagi. Main game pula. Tadi pagi belajar. Kan? Dia ada masa. Kan? Pagi tadi belajar. PDPR, belajar sejarah, belajar sains, matematik dan sebagainya. Lepas Zuhur, PUBG, PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Ya. Jadi kita tengok pada hari ini di rumah, kurang pembudayaan ilmu. Kenapa kurang? Kerana di rumah dibiasakan dengan phone. Mak ayah buka phone. Balik kerja buka phone. Mak ayah balik kerja kan. Lepas habis semua sekali balik kerja, makan nasi semua sekali, rehat di ruang tamu, duduk atas sofa, main phone. Tetap main phone. Anak-anak akan terikut dengan mak ayah. Kan? Terikut dengan mak ayah tu. Okey. So, jadi di rumah kurang budaya ilmu. Itu nombor 2. Tadi yang pertama tadi masyarakat. Yang kedua ialah ilmu. Yang ketiga ialah pemikiran kita. Kita nak mewujudkan pemikiran yang mana pemikiran ini mendepani atau pemikiran ini melangkaui cabaran, melangkaui masa hadapan. Bagaimana kita nak mewujudkan suatu golongan masyarakat yang mementingkan ilmu dan membudayakannya. Hari ini masyarakat yang mementingkan ilmu ada. Masyarakat yang mementingkan ilmu bila ada kuliah live, ramai orang tengok kan. Contohnya macam My Quran Time, semua orang tengok kan. Ramai orang tengok. Tapi lepas tengok tu, adakah mereka berbincang balik? Tak. Mereka tengok saja. Tengok semata-mata. Lepas habis siaran, tutup dan tidur. Ataupun lepas habis siaran, tutup, tengok yang lain pula. Maka tidak ada percamahan ilmu tadi. Mereka hanya mendengar, simpan dan berehat. Maka yang disimpan dalam fikiran, dia akan hilang sebab kita tak berbincang. Yang baik ialah kita tengok pada My Quran Time, tazkirah malam Jumaat, forum perdana dan sebagainya, kita berbincang. Habis siaran tadi, dengan anak-anak berbincang. Apa intipati tadi? Apa main point? Apa fokus dia?
barulah bertambah ilmu, barulah kita boleh membolehkan ilmu. Tapi hari ini terjadinya yang semasa hari ini, tengok forum perdana, tengok tazkirah malam Jumaat, tengok Al-Quran Time, habis tengok tak ada. Tidak ada perbincangan, tidak ada munakasyah, musyawarah, tidak ada. Maka tidak ada pencambahan idea, pencambahan minda, tidak ada. Ini dah tersebut dia akan membantutkan pemikiran anak-anak. Saya perasan hari ini. Di rumah saya sendiri pun sama. Kita tengok rancangan yang baik, rancangan yang agama. Lepas tengok, habis. Lepas tengok, makan nasi. Lepas tengok cerita lain. Jadi tidak ada pencambahan ilmu yang patut kita suburkan dalam keluarga kita. Itu yang sepatutnya. Bila tengok satu rancangan keagamaan, ayah ataupun ibunya, okey, baik kita berbincang balik. Okey, Alam, apa tadi yang ada dapat daripada rancangan tadi sejam? Balik ayah Alam bercerita, saudara. Okey, Angah pula. Tonton My Quran Time sejam. Apa yang Angah dapat? Angah pun cerita. Okey, Aci pula. Okey, Usu pula. Jadi cukuplah. Jadi bila mana semua cerita, maka si ayah menyimpulkan balik. Menyimpulkan kembali supaya dalam keluarga nanti ada pencambahan ilmu, pencambahan minda, pencambahan fikiran. Percambahan dipanggil. Kalau kita hanya sekadar simpan, tidak ada pencambahan. Ini membentukkan pemikiran kita. Kan? Ataupun kita tengok dan simpan. Tengok ataupun simpan, maka tidak ada orang kata apa, nak meningkatkan kita punya ilmu, tidak ada. Maka ulama-ulama dulu kan ataupun penuntut ilmu dulu, lepas mereka mengaji dengan guru mereka bertalaki dengan guru mereka, lepas tu mereka berbincang. Okey, ni Hadi semua cerita balik apa yang guru ajar tadi. Maka mereka berbincang. Itulah yang dipanggil budaya ilmu. Hari ini kurang banyak ilmu di rumah kita, menyebabkan anak muda hari ini kurang mementingkan ilmu, sebaiknya mementingkan phone di tangan, mementingkan media sosial. Tak apa kan, tak ada ilmu tak apa, yang penting bergaya dalam Instagram, dalam media sosial, menunjukkan kekayaan, tunjuk kereta, tunjuk rumah, tunjuk pakaian, tapi adakah mereka ni berilmu? Tidak ada ilmu. Itu yang menyedihkan. Yang kita patut banggakan orang yang ada ilmu dan menyebarkan kepada yang semua supaya dapat manfaat semuanya. Wallahu alam. Baik, alhamdulillah, masya-Allah banyak poin yang saya sangat-sangat setuju dengan Ustaz lah, daripada solusi yang telah diberikan tadi. Kalau nak sebut tu takut makan masa. Jadi saya simpulkan sikitlah antara solusi dia terkait dengan diri kita. Itu solusi pertama terkait dengan diri kita. Solusi yang Ustaz bagi kedua berkenaan dengan konflik jiwa remaja tu, dia terkait dengan keluarga kita. Bagaimana ayah ibu bapa mendidik anak-anak dia. Dan solusi yang ketiga iaitu halangan sosial, bagaimana komuniti ataupun masyarakat lah untuk kita sama-sama banteras ataupun kita sama-sama mengambil peranan, bukan hanya terletak dalam seseorang individu ataupun guru semata-mata, tapi masyarakat perlu memainkan peranan mereka tersendirilah. Baik, sebelum kita pergi pada soalan yang seterusnya, jadi seandainya para penonton ada soalan yang hendak diajukan, boleh tinggalkan di ruangan komen. InsyaAllah pada sesi soal jawab nanti tim daripada teknikal akan paparkan skrin dan akan dijawablah oleh panel. Baik, Ustaz, sebelum kita pergi dengan lagi jauh, mungkin sebab perbincangan kita ni makin rancak lah, dia makin Aduh. okey. Maaf, mungkin line tak clear tadi. Tak clear. Jelas ke? Jelas ke? Baik. Tadi tak tahu apa soalan ke apa tadi. Tak apa, saya mungkin Ustaz boleh kongsikan apakah titipan pesanan
Said Ramadan Al-Buti kepada ibu bapa. Sebab kalau kita tengok banyak perkara yang dalam buku ni pun silakan Ustaz. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Baik. Antara pesanan atau titipan pesanan daripada Syekh Ramadan Al-Buti kepada ibu bapa ialah pertama sekali supaya ibu bapa ni membiasakan untuk hadir kepada hadir di majlis ilmu. Ini pertama. Okey. Sebab apa? Sebab pertama sekali ibu bapa ialah role model pada anak-anak. Anak-anak lelaki ataupun perempuan di rumah akan melihat ibu bapa, melihat ayah dan ibu mereka untuk jadi model. Anak-anak pada masa mereka kanak-kanak, usia 1 tahun hinggalah mereka usia 12 tahun, hingga usia masuk sekolah rendah kan. Mereka akan melihat pada ibu ayah mereka. Ibu ayah mereka, bagaimana ibu ayah mereka ni beragama, itu mencerminkan mereka akan jadi nanti. Sebab itulah kata Syekh Ramadan Al-Buti, supaya membiasakan diri dengan majlis agama, majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu di masjid, kuliah maghrib, kuliah subuh dan sebagainya, latih diri ibu bapa untuk datang ke masjid dan bawa anak-anak. Saya pernah melihat dulu masa saya kecil, sekitar usia darjah 6 macam tu, saya melihat seorang ayah ni, dia membawa keluarga dia, membawa anak lakinya 2 orang ke masjid. Memang awal datang. Kalau solat maghrib tu, kan, masa tu maghrib 7:30 macam sekarang, pukul 7 tu dah ada masjid dah. Pukul 7 dah ada di masjid. Dia bawa anak dia ke masjid dan dia mengaji di masjid pukul 7. Pukul 7 baik. Setengah jam sebelum solat. Kalau kita kat mana kalau kita kat mana pukul 7? Kalau saya pukul 7 tu baru nak mandi. Baru nak bersiap-siap untuk solat. Tapi dia bawa ke masjid anak-anak pukul 7. Dan bawa ke masjid, dia buat halaqah di masjid, dia mengajar anak-anak Quran. Lepas habis mengajar Quran, orang azan maghrib, dia solat maghrib jemaah di masjid. Lepas tu dengan mengajar, dengan kuliah, solat isyak, lepas tu balik. Saya nampak bahawa ini contoh terbaik yang patut kita amalkan. Para ayah ni, bila anak-anak kecil, kena membiasakan anak ni bawa ke masjid. Majlis ilmu, kuliah maghrib, ataupun kuliah yang di luar lah. Di masjid ke ataupun di luar. Di mana? Di sekolah ke, di madrasah mana. Ada je banner ataupun pengumuman, bawa anak ke masjid. Bawa anak ke majlis ilmu. Supaya apa? Dapat membiasakan anak ini dengan majlis ilmu daripada kecil lagi. Kata hukama, kata orang bijak pandai, al-ilmu fi sighar kan nakshi fil hajar. Kalau salah tolong betulkan di komen. Al-ilmu fi sighar kan nakshi fil hajar. Ilmu ataupun belajar pada waktu kecil, pada waktu remaja, pada waktu muda, ibarat mengukir di atas batu. Ada pembelajar di usia dewasa, ibarat mengukir di atas air lautan. Mengukir di atas pasir lautan. Apa dia punya bezanya pasir lautan dengan batu? Kalau ukir atas batu ni, ukir susah. Nak ukir susah. Tapi kesan dia lama tinggal. Tapi kalau kita ukir di atas pasir pantai, nak ukir mudah. Mari pasir pantai, mari air pantai menghempas, hilang tulisan tersebut. Kan? Itulah dia maksudnya, belajar pada usia remaja, pada usia kanak-kanak, susah. Apa ni kuliah agama-agama, tak faham. Kan? Tapi lekat. Belajar di usia dewasa, mudah. Tapi senang lupa. Maka itulah yang pertama kata Syekh Ramadan Al-Buti, kena membawa anak-anak membiasakan majlis ilmu. Yang kedua kata Syekh Al-Buti juga, memakai aurat, memakai tudung. Ni pesan kepada golongan wanita lah, terutama ibu-ibu lah, ibu-ibu yang mana ada anak perempuan. Hari ini kita tengok ibu ataupun ayah, dia tidak mengajar ataupun tidak menasihati anak dengan baik. Tengok hari ini para ibu ataupun para ayah, bila ada anak perempuan bersiap nak keluar, nak ke pasaraya ataupun sebagainya, nak membeli barang dan sebagainya, mereka bersiap memakai pakaian yang mana tak sepatutnya dipakai, tidak menepati syariah. Tapi sang ayah tak menegur, ibu tak menegur. Hari ini kita tengok situasi demikian. Jadi apakah yang itu terbaik? Tidak. Yang baik ialah bila mana anak berpakaian yang tak sepatutnya, ayah wajib tegur. Kak, pakai pakaian yang elok tau.
Kalau pakai seluar, pakai yang longgar sikit. Pakai baju yang labuh, baju yang besar sikit. Yang sampai tutup punggung dan sebagainya. Kalau pakai tudung labuh. Jangan pakai tudung tapi beli atas kop. Kan? Beli di leher. Tudung panjang. Tudung ataupun kata apa? Tudung ataupun shawl. Apa panggil? Ha. Tudung shawl apa? Tudung dia punya panjang. Tapi malangnya dia pakai di kepala, beli tekuk. Beli tekuk. Jadi dada masih terbuka. Dia tak menepati syariat. Sepatutnya kalau tudung tu panjang, dia punya tudung tu luas, dia labuh, sepatutnya labuhkan pada tutup dada. Labuhkan tutup ke bawah. Tapi tidak. Panjang tapi belit tekuk. Macam nak mati belit tekuk. Itulah yang mana hari ini berlaku. Tapi ayah tak tegur. Mak tak tegur. Saya pernah melihat satu video di Instagram yang keluar di newsfeed saya. Satu video anak memasak di rumah ni. Sambil sembang dengan ibu dia lah, video di Instagram. Tapi malangnya anak tak pakai tudung. Ibu pakai tudung. Pakai apa? Handsock. Apa? Setangan, handsock. Tudung labuh, handsock, pakai seluar kaki. Di rumah, ibu. Tapi anaknya tak pakai tudung, pakai skirt sampai lutut. Maknanya menampakkan betis dia. Saya tengok, kenapa ibu tak tegur? Padahal dalam video di rumah. Padahal emak dia dah pakai yang lengkap. Tapi anak dia tak tegur. Ini masalah utama pada hari ini. Emak, ayah beragama. Parents beragama. Tapi anak-anak tidak beragama. Siapa yang salah? Mungkin pada masa kecil dia mungkin anak kecil lagi, tak boleh tegur lagi lah. Tapi dah ada anak dah besar, nak tegur susah. Sebab itulah kita kena tegur pada anak-anak dah kecil lagi. Itulah yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga ialah pesan Syekh lagi. Yang ketiga ialah kita kena istiqamah. Istiqamah di atas amalan kita. Nabi suka benda amalan yang mana sedikit tapi berterusan. Nabi suka benda yang sedikit tapi berterusan. Berbanding benda yang banyak tapi sekali. Contoh mengaji Quran. Hari ni mengaji. Berapa muka? Sejuzuk. 20 muka surat. 20 muka sejuzuk. Tapi esok tak apalah kira yang semalam. Macam tu ada. Hari ni mengaji sejuzuk hari ni. Esok tak apalah kira yang semalam. Lusa pun sama kira yang semalam. Ini Nabi tak suka. Tapi Nabi suka perkara yang mana sedikit tapi berterusan. Lepas subuh baca satu muka. Sikit je. Tak apa berterusan. Lepas subuh semuka. Lepas zuhur semuka. Lepas asar semuka. Lepas maghrib semuka. Lepas isyak semuka. Cukup 5 muka. Alah sikitnya aku sejuzuk. Kau 5 muka je. Tak apa. Yang ni berterusan. Nabi suka. Yang berbanding baca sejuzuk hari ni. Batu esok tak baca. Lusa tak baca. Sudah tak baca. Dan kali bila pula baca? Bulan hadapan. Dia kira sejuzuk sebulan. Tapi kira sejuzuk sebulan tu sehari dia baca. Maka ini Nabi tak suka. Nabi suka benda yang mana sedikit tapi berterusan. Istiqamah dipanggil. Sebab apa? Kerana istiqamah ni benda susah. Seorang ulama berkata, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Al-istiqamah khairun min alfi karamah, kata ulama. Yang bermaksud istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Contoh, seorang tu ada karamah, boleh berjalan atas air. Tapi nak dibandingkan dengan istiqamah lebih baik daripada dia. Karamah dia dapat melihat kasyaf. Dapat kasyaf. Melihat orang kata apa? Orang ni macam mana kan? Dapat kasyaf. Tapi dia punya kelebihan tak mampu untuk menandingi istiqamah seorang hamba. Istiqamah bangun solat malam. Istiqamah mengaji. Istiqamah solat jemaah di masjid. Itulah kelebihan istiqamah. Walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun orang kata alah sikit lah, tapi berterusan. Itulah istiqamah yang mana Nabi suka dan Nabi galakkan kita untuk buat. Dan last sekali ialah yang mana dia banyak sangat, tapi kita nak ambil 4 je. Sebab kalau ambil banyak takut nanti lag masa dah, lama pula kan. So yang keempat ialah kita ibu bapa ni memastikan supaya anak-anak dapat ikut agama dengan baik. Biasa mak ayah ni yang saya tahulah. Saya baca di Facebook, saya tengok di luaran. Biasa mak ayah ni bila hantar anak-anak ke sekolah belajar fardu ain, sekolah kebangsaan ataupun sekolah Islam seri, di rumah dia takkan ajar anak.
Kenapa? Kerana dia kata tak apa di sekolah belajar dah. Ini yang salah sepatutnya. Bila anak-anak belajar di rumah, belajar di sekolah tentang agama, balik di rumah, mak ayah kena tanya dan mak ayah kena suburkan balik. Jangan pula mak ayah tak pedulikan di rumah. Anak-anak di sekolah ni baik, bagus. Kan? Anak-anak di sekolah bagus. Solat Jumaah. Kalau contoh seriti kita, seriti pagi sampai petang kan. Jadi zuhur dengan asar di sekolah, betul tak? Jadi bila balik rumah lepas asar, maghrib tak solat contoh. Isyak tak solat contoh. Sebab apa? Sebab mak ayah ni fikir anak solat kat rumah, anak solat kat sekolah tu dah okey dah. Jadi mak ayah fikir bahawa tanggungjawab mengajar agama kepada anak pada cikgu. Cukuplah pada cikgu dekat seriti tu dah ajar muallim kan. Cukuplah dia ajar, tak apalah. Balik rumah tak apalah, kita rehat-rehat. Kita relax. Itu salah. Sepatutnya bila muallimah mengajar di sekolah, di seriti tentang agama, balik ke rumah, mak ayah kena istiqamah balik. Kena istiqamah apa? Kena istiqamah supaya anak-anak ini bila di sekolah dia beragama, balik rumah beragama juga. Di sekolah dia solat jemaah, balik rumah jemaah juga dengan keluarga. Itu yang penting. Tapi hari ini mak ayah hanya membiarkan anak-anak di sekolah beragama, di rumah tak beragama. Di sekolah solat, di rumah tak solat. Kenapa? Kerana mak ayah sudah memfikirkan bahawa cikgu di sekolah sudah mengajar agama pada anak. Itu salah. Cikgu di sekolah hanya ajar agama kepada anak-anak, membantu agama. Tapi mak ayah di rumah ialah induk utama membantu mengajar agama kepada anak-anak supaya agama tersebut dapat kekal dalam diri anak-anak nanti. Bila dah besar nanti, anak-anak akan tetap istiqamah dengan agama. Bukannya bila kecil anak-anak ni alim, bila kecil ni semua buat. Tapi bila membesar, dia menjadi etis. Ada, saya tahu cerita ni. Dia di rumah, masa kecil, mak ayah beragama. Mak ayah wajibkan dia pakai tudung, wajibkan salat jemaah. Tapi bila dia besar, dia berkelana keluar negara sambung belajar, maka dia telah meninggalkan agama. Dia buka pecah tudung, dia free hair, tak solat. Kerana apa? Kerana dia masa kecil tadi, mak ayah hanya menggalakkan anak untuk solat, tapi tak menanam dalam diri anak-anak ini agama yang sebenar. Agama yang sebenar, iman yang teguh dalam diri tak tanam. Dia hanya mewajibkan anak-anak untuk solat, tapi akar iman tadi tak ada dalam diri anak-anak. Itu yang salah. Jadi mak ayah kena istiqamah mengajar anak-anak akan agama, membiasakan anak dengan menjenis ilmu agama supaya anak-anak nanti bila dah kecil menjadi orang beragama, nanti bila besar agama tidak akan keluar daripada hati mereka, akan kekal istiqamah di atas agama dalam diri mereka. Wallahu a'lam. Baik, jadi betul lah betapa besarnya peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak, dan antara poin yang Ustaz kongsikan ni ada 3 lah. Yang pertama, pentadbihan anak-anak. Bagaimana ibu bapa tu mencorakkan anak-anak, dan kita biasa dengar lah dari hadis Nabi SAW, anak-anak ni ibaratkan putih. Salam. Tersebut yang mencorakkan kepribadian anak-anak tersebut. Dan poin yang kedua iaitu antara poin yang sangat-sangat penting juga, iaitu kita perlu untuk tegur anak-anak sejak daripada kecil. Sebab waktu ni je kita boleh bentuk, dan waktu ni je anak-anak ni orang kata sangat lembut lah. Macam ibaratnya kita main tanah liat. Kalau mula-mula tu lembut, senang kita nak bentuk. Tapi bila kita dah biarkan lama, dia semakin keras. Dan kita bukan tak boleh, tapi agak susah nak bentuk. Dan yang terakhir, yang ketiga, iaitu istiqamah. Ni antara perkara yang sangat-sangat susah, tapi tidak mustahil untuk dilakukan. Yang penting kita kuatkan diri kita, dan kita bersama-sama lah, iaitu memupuk sifat berterusan dalam diri kita sendiri. Baik, kita dah sampai kepada soalan yang terakhir. Jadi mungkin kita juga ada soalan daripada para penonton yang mungkin saya boleh bacakan lah. Soalan daripada Radi Lutfi. Soalan ini berbunyi, apakah persediaan yang perlu dipersiapkan oleh anak muda untuk menghadapi cabaran dunia yang semakin melalaikan, fitnah dan sebagainya? Mungkin Ustaz boleh ulas sedikit. Terima kasih kepada saudara moderator dan juga Ustaz Rodi Lutfi. Ni sahabat saya ni, Ustaz Rodi. Dia dah tahu, cuma dia saja tanya soalan supaya yang mendengar tahu. Ni Ustaz Rodi. Baik.
Yang pertama, persediaan yang pertama untuk kita menghadapi cabaran akhir zaman ataupun dunia yang melalaikan ini, pertama ialah ilmu. Yang pertama ilmu. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, istiqamah. 3 perkara ini kita kena patut amalkan. Baik, ilmu. Anak muda, belia, remaja, kanak-kanak, anak muda, belia, kena cari ilmu. Wajib. Dalam diri ini kena cari ilmu. Kan? Pergi sekolah, tak cukup. Balik rumah, buka YouTube, dengar kuliah. Dalam YouTube, bersepah, beribu-ribu kuliah ada dalam YouTube. Sepah tu cantik kan? Beribu-ribu kuliah dalam YouTube. Kuliah tentang apa? Tentang iman, akidah, agama dalam YouTube. Apa siapa yang apa patut kita tengok? Ustaz Zahidrus, Ustaz Muhaizat, Ustaz apa lagi? Ustaz Kazim dan sebagainya. Maka ilmuwan inilah yang patut kita contoh. Sekarang ni kita nak pergi ke tempat dia orang tak boleh sebab COVID kan, PKP. So, duduk di rumah, buka laptop ataupun buka phone, search YouTube. Kuliah agama, soal jawab, kuliah iman, kuliah akidah, kuliah tasawuf, kuliah penawar bagi hati, kuliah agama. Maknanya search tersebut dan cari ilmu. Jangan bagi alasan. Don't apa istilah. Jangan bagi alasan kan. Hendak si budaya tak hendak si berdalih. Cari ilmu. Sekarang ni semua ada dalam YouTube ataupun live Facebook. Kan. Banyak ustaz-ustaz sekarang ni sebab tak boleh mengajar di masjid sebab PKP, dia buat live Facebook. Kan, buat live setiap malam, kuliah berkaitan dengan akidah, tasawuf, iman, kuliah agama, kuliah bagi hati, penawar bagi hati, kuliah fiqh sirah, fiqh muamalat, fiqh korban, fiqh puasa dan sebagainya. Maka kita sebagai anak muda yang dahagakan ilmu, buka Facebook, buka YouTube, cari ilmu dan dengar. Itu nombor 1, ilmu. Nombor 2, teknologi. Ini bagian teknologi lah. Kuasai teknologi. Jangan bagi kepada orang lain, bukan Islam yang kuasai teknologi. Hari ni anak muda banyak yang mana mahir bidang IT. Bidang program, bidang programming kan. Bidang programming sebagainya, cipta suatu aplikasi ataupun cipta suatu macam website untuk orang mencari ilmu. Ini bagi yang dah terlibat dengan bidang IT boleh buat. Cipta satu website ataupun blog ataupun satu aplikasi untuk orang yang nak mencari ilmu. Sebab mungkin kalau YouTube banyak kan. Jadi tak tahu mana satu. Nak tengok kuliah akidah dulu ke nak tengok kuliah tasawuf dulu. Jadi kita buat satu turutan bagi yang nak ilmu. Pertama sekali kuliah akidah, kuliah fiqh, kuliah tasawuf dan sebagainya. Yang penting pertama sekali hakikatnya ialah akidah tersebut. Turutan. Jadi pesan saya kepada orang yang terlibat dalam bidang IT, buat satu Facebook, buat satu website ataupun aplikasi ataupun apa saja yang mana memudahkan untuk orang mencari ilmu. Yang kedua. Yang ketiga, istiqamah. Ada anak muda awal-awal dulu banyak mengaji. Dulu masa sebelum COVID dia pergi kata-kata. Kalau di Kelantan ni dia pergi masjid Kubang Krian, Masjid Sultan, Masjid Masjid Kuala Anas dan sebagainya untuk mencari ilmu. Biasa kalau di Kelantan ni yang antara yang tersohornya Ustaz Aziz. Orang panggil Baba Syria ke apa orang tak ingat. Ustaz Aziz tu dia memang mengajar di merata-rata tempat. Malam ni mengajar di Kuala Anas, esok malam mengajar di lusa malam mengajar di Bacok dan sebagainya. Maka ada yang follow. Itu bagus. Follow Ustaz Aziz pergi ke masjid ni untuk tuntut ilmu. Tetapi yang penting sekali adalah istiqamah. Jangan hanya kita awal-awal tuntut ilmu ni bersungguh, bersemangat. Tapi akhir-akhir dah lembik. Akhir-akhir dah lembik, dah masa malah aku nak tuntut ilmu ni dah malas. Ada. Ni yang panggil jenis orang kata bersungguh pada awal tapi tak istiqamah. Ini pun tak salah juga. Kan? Sepatutnya istiqamah pada awal dan pada akhirnya. Supaya kita nanti bila kita mati, bila saat kematian kita datang, mati dalam keadaan kita istiqamah dengan agama kita yang terbaik. Jadi 3 perkara ni, ilmu,
teknologi dan istiqamah ini adalah 3 perkara ini yang boleh kita amalkan, boleh kita praktikkan supaya dapat mendapatkan cabaran dan dapat kita menghalang daripada fitnah akhir zaman melanda kita, insya-Allah. Wallahu alam. Baik, saya rasa menjawablah persoalan daripada Radi Lotfi tadi berkenaan dengan apakah persediaan yang perlu dipersiapkan oleh anak muda. Baik, kita tengok lagi. Saya rasa tak ada dah persoalan. Jadi mungkin sedikit point yang saya boleh ambil tadi daripada jawapan daripada Ustaz. Akronim yang kita boleh buat ataupun kita boleh ungkapkan ET lah, iaitu pertama ilmu, yang kedua teknologi, dan yang ketiga istiqamah. Jadi mungkin sahabat-sahabat lain boleh ingat akronim lah supaya lagi mudah untuk kita sama-sama ingat poin-poin yang telah disebutkan oleh Ustaz, insyaAllah. Baik, dah tak ada soalan daripada para penonton. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi ini. Terima kasih Ustaz Mumtaz kerana sudi menerima jemputan daripada Momen Buku dan berkongsi ilmu serta kupasan buku kepada para penonton kita semua yang sudah pastinya berbekalkan ilmu dan pengalaman. Inilah salah satu orang kata langkah terbaik dalam menjadikan kita semua orang yang mampu untuk memberi manfaat dalam masa yang sama untuk menyebarkan kebaikan kepada kita semua. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih kepada para penonton yang sudi untuk bersama, maksudnya setia bersama kita pada pagi ini, nak masuk tengah hari jam 12 tengah hari, dan kita telah bersiaran selama 1 jam 40 minit lebih kurang. Jadi terima kasih sekali lagi. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis.